Okey tak? Mana ada Kak Fida lah kot. Tak ada pun. Yang ada orang yang share tu banyak-banyak tu. Yelah tu. Oh dah ada Oh dah start Oh dah start ke? Dah. Oh dah. Okay. Okey tak? Ni first time ke? Kakak tak pernah lah buat benda-benda macam ni. Aku kan tak pernah duduk dekat depan komputer. Aduh, kau ni bagi benda yang aku tak pernah buat. Aduh. Itulah. Okey, sementara nak tunggu yang lain masuk, kita boleh sembang-sembang dululah. Okay, nak sembang apa? Kak, sihat ke? Aku nervous. So tak? Lalu. Okey je. Aku baru nak share. Aku nak share kat mana ni? Share kat Facebook. Dah. Share dah. Okay. Betul? Okay. Saya tanya tu nak buat apa? Okay, nanti boleh tengok siapa-siapa yang komen dekat Facebook lah. Facebook akak Tapi akak tengoklah akak kena tengok sini. Facebook akak ke Facebook awak ke apa? Akak tak faham lah. Bukan, okay. Akak tengok dekat Zoom. Okay, akak tengok kat Zoom. Akak tengok kat Zoom. Nanti yang live tu tak apa. Sambil-sambil boleh tengok yang siapa yang dekat Facebook lah. Okay. Kenapa kau gelak ni lah? Ni kita gelak je ke apa? Bukan. Sebab dah biasa gelak dengan akak. Setiap hari kau. Tengok kau live dengan orang lain. Tak ada gelak pun. Serius je. Ni kau gelak sampai keluar air mata. Bukan. Okay. Kak dah ramai. Sampai mak aku pun dah tak tengok. Dah kenapa? Kau meeting ke? Aduh. Okay. Alright. Kita tengok siapa yang ada. Lawak lah Hanila. Okay. Macam. Bukan. Selalu kan konten tu WhatsApp lah apa semua dah memang gelak. Dah tiba-tiba hari ni kita tengok muka pula. Oh, asal tengok muka je muka gelak. Muka aku kelakar ke apa? Okay Kak. Okay, kita nak start. Kita dah ada orang yang dah join petang ni. So hari ni ada slot dengan akak je. Okay. So first kali kita start Okay. Boleh start kan? Janganlah gelak Kak. Okay, aku tu memang kerjanya gelak. Habis nak nangis pula. Itulah pasal tu. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hai semua. Okay, hari ni Dila bersama dengan Puan Azia. Okay. Hai. Selalunya Dila akan panggil Kak Azia lah kan. Dia panggil akak. Okay. Orang yang banyak juga yang bantu Dila untuk dapatkan apa-apa sumber mengenai dengan bisnes lah. Okay. So petang ni Dila invite Puan Azia, okay, untuk kita sembang-sembang, diskusi sikit berkenaan dengan apa cabaran yang ada semasa COVID-19. Okay. So first kali Dila nak ucapkan terima kasih pada Kak Azia sebab
terima invitation yang kita nak buat petang ni, okay, secara live. Okay, so Kak Azia, Ya Allah, aku tak boleh tengoklah muka kau. Aku asyik gelak. kenapa? Aduh, kenapa tak sama dengan realiti ke macam mana tu? Kau jangan mengada. Realiti kan dah jumpa. Masalah hari ni aku rasa kelakar sangat. Okay, so Bagi ada kita Kak balik Fida. cerita sebenar. Apa dia macam ni? Tu ada Kak Fida. Hai Kak Fida. Kak Fida tu dia tengah sibuk tu. Dia sibuk settle durian dengan mangga. Yo, ya ke? Ah. So akak boleh tak boleh, tak perlu buat lah. Boleh Kejap lagi live lepas live ni akak pergi hantar mangga. Kejap lagi sekarang dah berubah. Sejak Okay. PKP ni kan. Okay Kak. So sebelum tu sebab nanti saya nak letak dekat YouTube channel, saya nak letak kat page kan. So Kak kena saya bagi masa sikit untuk akak kenalkan siapa akak dengan buat bisnes apalah. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aziah binti Azmi. Kalau orang yang kenal saya panggil Aziah lah biasanya. Kat Facebook Aziah Azmi ataupun saya bahasakan diri saya Cik Yah. Kalau saya type, kalau time saya rajin tu Cik Yah je lah. Kalau time saya tak ada apa-apa tu biasa je lah. Okay, saya buat bisnes since 2008 hujung tahun. Untuk berniaga kat pasar tani. Lepas tu buat bubur belauk. Lepas tu 2016 dah start buka, baru ada kesedaran sikit lah nak buka kedai. Lepas tu sale 2016 semua okey. Last bila start balik PKP ni, bukan PKP. Sebenarnya dia start daripada Januari hari tu bila dah start COVID-19 tu dia dah start agak slow lah untuk F&B. Especially yang dekat pasar tani tu dah nampak macam orang memang kurang. Orang kurang start pada Januari. Lepas tu once dah start cuti sekolah pun orang tak ada lagi. Masa tu kan kita tak start PKP lagi kan. Kita orang duk fikir apalah nak buat ni kan. Lepas tu start PKP kita orang cuti lama lah. Memang cuti seminggu mengangkang je tak ada buat apa-apa kan. Sampailah timbul isu-isu buat buah. Kat situ lah startnya hidup dalam PKP yang orang terkurung, kita orang meraung. Bukan meraung apa sebab kita orang kerja dah jadi macam 16-17 jam sehari. Okay. Semasa PKP lah. Itulah dia jadi macam huru hara sebab dah start projek lain. Projek F&B dah slow. So maksudnya sebelum COVID memang fokus pada F&B. Sebelum COVID memang F&B. So, lepas tu start dengan COVID tu bulan Januari kan dah macam dah sibuk dah. Dah orang dah start dah tahu cerita. Tapi kita punya sale dah slow dah F&B. Tak tahulah kat tempat lain yang kita orang punya memang dah start slow. Cuti sekolah pun tak okey. Lepas tu start bila PKP 18 Mac tu kan masih cuti sekolah. Start daripada tu lah dia lagi sakan lah. So sampai daripada start Februari hari tu sampailah sekarang. Februari tu dia dah sampai sekarang tukar kepada bisnes buah. Buah. Start daripada buah lah. Start daripada 18 Mac tu kita tak start lagi. Buah tu. No. Start pada bila dah slow tu bisnes kan dah slow tapi dah tahu dah cerita-cerita pasal buah ni kan. Yang nak buat buah ni. So bila once dah start geng-geng pasar tani pun call tanya Azia nak buat macam mana ni buah diorang. Ada yang pisang dah peram tak boleh berniaga kan nak buat macam mana. So akak pun decide tak apalah akak jual. Ya akak jual macam mana ni PKP kita nak keluar tak boleh ni kan. So nasib baiklah Fahma tolong dapatkan surat. So dapatlah kami merentas negeri dan daerah. Dapat surat kat situ lah. So mula-mula ambil buah yang dekat kiranya orang-orang yang jual dekat pasar tani tu dululah. Lepas tu kita start dengan buah dengan grup yang ramai-ramai yang jual buah tu lah. Termasuklah Cik Dila pun jual buah kan. Tergelak aduh. Okay.
macam-macam jual. Kalau nak ceritakan orang tak percaya pula. Kan? Tapi dia jadi macam dia sampai satu tahap tu kan, masa PKP ni bila buah dah kita order banyak kan, dah sampai cila 2 pintu tu tak muat. So memang kita dah pergi survey untuk beli, sama ada beli cila 3 pintu ataupun cold room lah. Ada survey juga. Tapi disebabkan ada kekangan tempat, sebab ada buah tembikai yang mengambil keluasan yang besar. So kita hold dululah yang cold room tu, sebab kita dah memang survey pun cold room tu, sebab dia ambil ruang juga nak pasang. Okey, maksudnya pasang cold room tu dalam kedai Dalam lah? kedai yang asalnya restoran. Okey, maksudnya nak tukar terus ni? Nampak gaya macam tu lah, sebab permintaan buah kita orang dah macam mencanak. So tapi mula-mula ni fikir balik lah, cold room tu tak ambil lagi, mungkin ambil cila 3 pintu, so total ada 5 pintu lah. Cila 5 pintu lah total. Okay. So memang totally F&B memang drop lah. Untuk akak memang drop. Tapi sebabnya dia macam ni tau. Trend sekarang yang dekat Alostar yang akak tengok kan. Akak kan kat Alostar. Trend yang akak tengok yang mana ada gerai char kway teow pun tambah bulan puasa ni kan, dia dah start keluar paste. Maknanya trend lepas ni pun mungkin akan berubah. Orang dah macam ramai yang dah start masak sendiri. Yang jual ikan bakar pun bukannya start jual, diorang dah start jual ikan sumbat tu sendiri, kita balik bakar kat rumah. So maknanya trend tu mungkin lepas ni akan berubah sikit-sikit. Sekiranya nampak macam orang dah boleh masak dekat rumah. So perlukan bahan saja, lepas tu masak. Dia macam tu lah yang nampak trend sekarang lah. Sebab kalau nak kata semua bisnes okey tu tak juga. Sebab ramai je yang jadi bidang terjun masa PKP ni kan. Yang jadi bidang terjun pun ramai. So bersaing dengan bidang-bidang terjun tu agak mencabar jugalah. Sebab semua nak surviving untuk hidup kan. Betul, betul. So diorang berlumba lah dekat situ. So kita yang memang dah fokus F&B ni, cabaran dia kat situ lah, sebab ramai yang cendawan tumbuh selepas hujan tu kan. Dia kalau kat Kedah tu dia macam tu lah. Kalau kat tempat lain tu saya tak pasti sangat. Kalau kat Kedah dia nampak trend dia macam tu. Ramai yang start masak sendiri. Lepas tu ramai yang beli bahan mentah yang untuk masak sendiri. Jelipis, beli yang dan sekarang dah start banyak barang yang orang beli online kan. Dulu kan walaupun pasar dah buka, walaupun pasar raya dah buka, orang still lagi membeli bahan mentah melalui online. Lepas tu perasan tak ada ramai kan yang sekarang ni, sebelum ni dia tak pernah pun buat F&B. Maksudnya tak pernah fikir. Itulah akak kata yang cendawan tumbuh selepas hujan tu ramai sangat yang jual. Yang tak tahu nak cas COD macam mana, tak tahu kira costing macam mana, dia memang jadi sedikit havoc lah. Kakak tengok je lah dia orang ni boleh bertahan berapa lama kan. Tapi dia boleh lah nak hidup untuk surviving hidup tu memang boleh survive kan. Tapi kalau nak kira keuntungan tu mungkin dia orang tak ada lah kot. Sebab kita tahulah, kita dah lama kan. Kita tahu kos tu macam mana sebenarnya kan. Kita pun dah pergi kelas macam-macam, belajar costing, belajar nak kira macam mana, kalau delivery kira macam mana. Yelah bayang dia orang boleh buat delivery RM1 je tau. Allah. Yang ada yang duduk Changlun, hantar ke area Datuk Kumbak, COD dia RM1. Uyo, macam mana kira? Lawak kan? Maksudnya dia tak pakai rider kot. Dia yang masak semua, lepas tu dia pergi hantar. Agaknya lah. Tapi bayanglah Adila, kalau dah RM1, larat ke? Berapa banyak yang kau boleh buat satu hari, kau yang masak, kau yang hantar? Itulah antara cabaran-cabaran dalam F&B bersaing dengan pemain-pemain F&B baru. Itulah. Dia, lepas PKP ni kalau dah buka semua pun akak tak tahu dia punya trend dia akan ke arah mana. Sama ada orang masih berbelanja seperti dulu ataupun orang dah comfortable dengan masak sendiri.
Kalau tak jadilah page yang glamour tu kan. Masak apa tak jadi hari ni tu kan. Kan Semua orang nak masak. semua orang masak kan. Tak kira lah kek senyum, kek sedih semua ada kan. So dia macam agak bersaing lah kat situ sebenarnya. Tapi kalau jadi kak, dia jadi business. Betul. Kalau jadi dia jadi business provided kalau dia pandai kira kos. Kalau dia tak kira kos, dia pun tak okey, kita pun tak okey. Tapi macam saya dekat sini kan, memang tak sempat lah nak masak kan. Sebab kat sana. Lepas kat tu sana kat mana? Tempat sesak. Kita orang kat sini relax je. Lepas tu saya order, sekarang ni best order online. Sebab makanan boleh kata kalau pandai cari memang sedap. Sebab ada sebuah home cook kan? Yes. Lepas tu charge COD RM3, RM5. Saya tengok okay ini homemade je ni. Memang home cook kan. Memang kalau sampai tu kan sedap gila. Itu kalau yang sedap gila lah kan. Tapi dia akan jadi cabaran kepada F&B yang lama lah sebab akan tumbuh yang baru. Sebab macam kat Kedah population dia pusing-pusing banyak tu juga. Dia tak adalah tiba-tiba double ke triple population yang macam mana dekat negeri lain kan. So sama-sama sekarang ni yang mana dah memang F&B yang lama ni dia hanya sama ada bertahan. Kalau dia nak berkembang pun ambil masa balik. Sebab macam dekat Kedah, kalau F&B kan, dia tak macam dekat sini boleh makan satu lauk saja kan. So sekarang ada nampak tak macam behavior tu akan berubah, orang dah boleh terima dah macam makan satu lauk. Macam contohlah nasi kukus, kat Kedah mana ada? Tapi sekarang adalah sikit orang start. Mungkin lepas ni dia akan naik balik lah benda-benda macam tu. Okey. Dia untuk maknanya pengusaha F&B sekarang dia kena adapt dengan keadaan baru yang akan datang. Dia tak boleh duduk di takut yang lama. So kena pandai lah. Nak online ke, dah banyak group delivery. Jual apa saja, macam-macam lah group, apa-apa group, macam-macam ada group. So kena pandai marketkan produk sendiri. Sebab kalau setahu saya lah, dekat Kedah ni kalau nak main F&B bukan keleng-keleng. Tahu tak apa. Sebab harga dia tak boleh harga macam kat KL kan. So dia kena tengok kat mana, kuat kat mana. Lepas tu pula Kedah ni dia tak boleh buat satu menu. Dia kena buat, kalau nak buat nasi tu kena bagi nampak banyak je tu. Tu kalau F&B dulu. Sekarang ni dia dah jadi sebab kalau macam yang biasa caterer pun kan, dia akan buat juga macam sekarang caterer tu dia memang biasa buat lauk banyak. Lepas tu yang akak tengok dalam bulan puasa ni, okey dia hari-hari ada menu baru dan hari-hari juga ada repeat menu yang sama. Macam ayam percik dia, okey everyday memang ada. Lepas tu menu lain tu dia akan berubah hari ke hari supaya orang tak cemui beli dengan dia. Sebab dia nak repeat customer yang sama. Bila nak cari customer baru kan macam susah. Betul. Kalau nak maintain, dia kena maintain dengan customer yang sama, tukar menu lain je. Dan ada juga killer menu dia tu setiap hari. Okey. Dan akak nampak sebab ada seorang kawan akak ni dulu masa masuk bazar Ramadan kan, akak tengok okey tahun lepas dia pun samalah dengan akak masuk sama-sama bazar Ramadan kan. Cuma dia tempat lain, akak tempat lain. Dia jual nasi ayam berempah. Tapi tahun ni dia kan tak boleh masuk bazar Ramadan. Tapi tahun ni dia boleh buka depan rumah dia je 3 kemah kot dia jual ayam percik tu. Lagi sakan daripada dia berniaga dekat bazar Ramadan. 3 kemah? Orang datang beli kat dia ke delivery? Orang datang beli, tak ada delivery. Orang datang beli dekat dia. Okay. So orang lain lah rezeki rezeki bulan puasa ni untuk F&B ni.
Itulah. Tapi akak dapat tengok dia punya sale lagi sakan lah daripada dia duduk kat Bazar Ramadan. Location lah, satu faktor location lah. Dia dapat rumah yang betul-betul tepi jalan raya besar. Kalau Star Perlis punya jalan raya tu kan ramai. Okey. So dia kawasan dia dapat kat situ. So dia buka kemah depan rumah je lah. So rezeki juga dia kat situ. So Kak, apa orang kata apa banyak tahun kan masuk bazar. Macam tahun ni tak masuk. So tahun ni tahun yang memang relax gila. Kan? Tak masuk. Dia relax sebab tak masuk bazar kan. Tapi dia rushing dari segi benda lain. Kena banyak travel macam kita orang lah kan. Sebab buat buah kan. Kita supply buah kepada orang lain juga kan. So kalau macam bazar Ramadan dulu, kita memang dah budak kerja masuk dah awal. Balik pun dah lambat. Yelah pergi bazar balik daripada bazar, buka puasa kat bazar baru balik. Tapi tahun ni dia orang relax lah sebab buka kedai. Tahu buka kedai pukul 12. Balik pukul 5 dah balik. So dia dari segi staff akak kurang bekerja tahun ni. Tapi sale dari segi buah better lah daripada tahun lepas yang meniaga bazar tu. So dia ada pro and con lah sebenarnya. Pandailah kita nak survive kan. Nak membahagikan macam mana kita nak khabat yang mana. Orang Kedah kata khabat mana. Khabat yang mana? Tu dia. Kalau dah tak boleh dah tak boleh kan. Sebab kalau macam akak biasa buat bubur kan. Okay, dah tahu dah kalau bazar Ramadan berapa flash nak buat kan. Sekarang ni kan kita orang tak adalah kata betul-betul iklankan pun. Tapi still ada order lah walaupun tak banyak. Tapi kalau nak harapkan yang tu untuk survive bulan puasa, akak rasa memang nangis lah. Dengan sale yang macam tu kan. So nasib baiklah ada buah tu. So okey lah. Dia sebenarnya itulah sebab banyak player baru. So akak tak salahkan mereka lah. Mereka pun nak survive juga kan. Setuju. Okay, so tukar bisnes je lah buat sementara ni. Tengok mana makanan yang boleh buat. Still yang makanan juga. Tapi sebenarnya kita orang plan nak buat buah ni dah lama. Tapi tak sangka lah turning point tu datang masa PKP. Tu je. Sebab memang kita dah main dengan buah pelam tu memang dah lama. Sebab last year pun kita memang dah main mango shake. So lepas pada tu kita dah start masuk event dengan mango shake. So kita macam dah biasalah dengan buah, cuma buah pelam je. Sekarang kita dah tambah variety buah. Supply durian, supply cempedak. Ni nak buat masuk lychee. So kita tengok trend kat situ apa permintaan kita masuk lah. Faham. So hari tu yang kena apa ni buat dah chop body. Aduh, banyak sangat ni ambil barang. Ya ada sekali tu kan, pergi dua pick up. Akak kan, akak pick up kat depan. Lepas tu Kak Fida kat belakang. Dia kena tahan polis. Polis tu pergi check sampai belakang. Kata saya ada bau durian lah. Lepas tu Kak Fida kata, salah kereta cik. Kereta depan tu yang bawa durian. Aduh. Saya confused. Ni perempuan ni bawa apa Rupanya bawa durian. Lepas tu macam mana dia yang banyak memang banyak lebih lah. Lebih muatan ke macam mana? Kalau bakul mangga tu memang lebih lah. Tu yang dia tahan tu. Dia kata lepas PKP ni tak boleh dia kata. Pergi chop body dia kata. Kita okey. Tak apalah. Macam itulah kisahnya. Tu lah macam sebab hari tu cakap lagi kat saya. Kena. Saya duk pelik. Saya tengok yang lain tak ada pun chop body. Tiba-tiba. Kejap. Asal pula bateri dia ni dulu. Okay. Okey, siapa yang ada dengan bersama dengan kami? Saya hari ini bersama dengan Puan Azia. Okey, daripada Big
support. Dalam bidang makanan. Okay. So ada Tuan Haris. Ni geng-geng Kedah lah ni. Tuan Haris. Lagi apa lagi? Cik Puan Salwa. Hai Tuan Adib. Oh, Salwa ada. Hai Salwa. Lagi siapa ada ni? Tuan Syahril. Hai Tuan Adib. Okey, Kak, kat mana tadi? Jadi apa? Okey, sekarang Oh, ni yang pasal chalk body tu. Chalk body je, tak apa. tak apa kan. Betul kan? Kena pergi buat ada permit dia kan? Kena buat permit. Tapi tunggu lepas ni lah, lepas habis PKP ni kita pergi buat lah. Mana pun itulah. Silap-silap tak buat kot. Kita cari lori kot. Rasanya nak cari lori dah tu. Buat kot. Kita cari lori kot. Okey Kak. Untuk bahagian macam Kak, macam sekarang ni banyak pergi ambil sana, pergi ambil sini kan. So apa yang Kak nampak masa PKP berkenaan dengan logistik? Okay, macam kalau kita buat niaga apa pun nak kena ada rider, nak kena pergi hantar lah apa semua. So apa Kak nampak berkenaan dengan logistik? Sebab kalau sebelum ni tak perlu. Kalau macam lepas ni kan, ni bila dah start memang semua bisnes menggunakan rider, banyaklah pekerjaan baru untuk mak-mak rempit ni. Betul, job akak kan, akak order apa bag yang delivery bag tu. Okay. Sampai 2 minggu lebih baru boleh dapat. Ni dah sampai belum? Dah dapat dah. So dia punya permintaan benda tu pun tinggi sampai yang tukang buat yang bagi tahu kat akak tu, dia orang punya staff kerja sampai pukul 1 pagi untuk siapkan delivery bag tu saja. Oh, okey. So memang trend tu akan ke arah delivery tu akan lagi tinggi lah lepas ni. Satu, orang dah start beware kan untuk tak keluar sangat, tak jumpa orang sangat. Kalau keluar pun orang keluar cepat-cepat. Sebab dia dah macam orang kata norma baru untuk orang kan. Sebab bila kita dah terbiasa dah PKP ni, kita dah sampai fasa 4 ni, dah masuk fasa 5 dah kan. So bila dia orang kata new norma ni kan, so dia macam dah terbiasa. Macam kalau macam anak akak pun dia kata tanya dia nak keluar tak? Tak nak. So macam kita akan hadapi benda tu lah. Dia akan delivery akan naik. Walaupun food service pun dia akan melalui delivery. Orang beli sayur pun delivery. Orang beli ikan pun delivery. Nampaklah dia akan naik bisnes yang macam tu. So akan nampak yang permintaan kepada delivery bag tu pun naik. Dia memang apa yang bersaling kait dengan delivery tu dia akan naik. Sebab macam buah kan, macam buah. Kalau sebelum ni orang jarang nak buat delivery kan. Betul. Bersepah rasanya jual. Kalau dekat Kedah tu bersepah jual buah. Tapi tak ada delivery kan. Betul. So sekarang bila delivery, akak dah nampak kalau kita delivery pakai motor biasa without delivery bag tu, buah tu tak tahan. Okey. Bila dia ada delivery bag tu kan dia ada shield protection kan. So dia akan buah tu akan lebih tahan lah. Sebab kalau tak, bila sampai kat customer pisang, masa keluar sebelum delivery tu, pisang tu cantik. Bila sampai dekat customer, dia akan jadi lebam sebab panas. So pakai delivery bag tu dia macam bag yang ada shield, silver shield tu kan. Dia tebal sikit. So dia macam tahan lagi lah. Better lah. So sebenarnya siapa-siapa yang buat makanan pun lebih tahan sebenarnya kalau pakai delivery bag tu. Sebab tu Food Panda, Delivery Eat, Grab Food semua pakai bag jenis macam tu. Sebab dia mestilah kaji dulu kan. Takkan tiba-tiba dia nak suruh pakai bag yang mahal tu. Mahal lah, kalau dulu mahal. Tapi sekarang bag tu sebab permintaan tinggi, dia tak mahal sangat pun bag tu.
Kalau masa dulu-dulu, masa mula-mula akak nak tanya-tanya dulu kan, ada 400, 500, 300 lebih. Sekarang 200 lebih, 100 lebih dah boleh dapat dah. Dah boleh dapat dah. So better pakai yang itu kan. Better pakai itulah daripada lagipun dia covered semua kan. Itulah. Ada ni, apa ni Tuan Adib kata, awak orang Kedah cakap KL. Tuan Adib tu saja je. Alah Adib, relax Adib. Aku ni cakap marbah. Orang Kedah, beranak Kedah. Kalau nak cakap Kedah boleh. Ya. Tak KL lah. Sekolah I dah jadi stahil, dah jadi depan stahil je dulu. Sekarang dah jadi pavilion lah sekolah I. Alah Adib. Okey Kak. Kak ke? Bila kita buat, bukan kita lah, bila akak buat business F&B kan, dia bukan senang tau business F&B. Memang. Boleh kata kalau buat tu tak lunyai tu memang bukan business F&B lah. Dia kalau dia sebenarnya preparation dia tu yang lama sebenarnya kalau F&B tu. Walaupun masa niaga kata 3 jam, preparation sebelum tu lagi lama. Kalau macam kita tengok yang buat catering kan, dia bukannya hari tu buat, hari tu siap. Ada yang ambil masa 2-3 hari sebelum. Tu yang dia jadi sebenarnya bila kita buat dengan kapasiti yang besar, dia berbeza dengan orang yang buat dengan kapasiti yang sikit tu. So macam even macam kita buat, kalau kita buat nasi biryani lah, kata 400 orang makan kan. Kita nampak macam benda tu 800 orang makan je, tapi dia tak tahu yang nak basuh ayamnya tu dah makan masa. Yang nak kopek bawangnya pun dah makan masa kan. Memanglah nampak macam satu menu je biryani. Tu contohnya lah kan. Nampak macam sikit tapi preparation bahan dia tu yang ambil masa tu. So F&B tu bukanlah kata lunyai, ramai je toki-toki F&B yang masih lagi tak lunyai pun. Diorang relax je sebab staff ramai kan. Cara kita manage je sebenarnya. Mula-mula dulu akak terasa lah juga penatnya kan. Tapi bila dah lama-lama kita ada staff yang kita dah train, sebenarnya dia okey je. Tak adalah kata kita teruk pun. Sebab tu lah bila kita pergi kelas kan, macam Dr. Zizan kata fokus. Memang dia suruh fokus tu betul. Sebab ada setengah orang dia kata fokus satu benda je kan. Tapi kalau macam sekarang, maksud dia tu apa yang kita buat, fokus sampai jadilah. Kita pun cikgu kita pernah cakap buat sampai jadi. Walau betul lah. So kita buat je lah sampai jadi satu-satu benda tu. Itu fokus buat sampai jadi. Itulah. Okay, so macam selepas COVID ni, ini yang macam semasa kan. So apa plan selepas COVID, memang nak fokus kepada yang sebelum ni ke restoran ke, macam nak fokus pada buah, nak ada cold room apa semua tu. Sebab kalau plannya macam ni, yang dekat Pasar Tani tu kita tak tinggal lah sebabnya ada orang tua pernah pesan lah dekat akak, bisnes pertama yang kita buat tu kita jangan tinggal. Ada satu orang tua ni lah. So akak pernah nampak juga dia buat suatu, dia macam benda ni just kebetulan lah. Orang ni dia buat coconut shake tau. Lepas tu coconut shake dia berjaya. Dia ada packaging semua siap. Dekat tempat lama tu dia tinggalkan, dia buka kat tempat baru. Dan akhirnya kat tempat baru tu tak berjaya. Bukan akak nak kata dia salah, tak. Tapi akak cuma ambil iktibar daripada pesanan pakcik tua tu. Kata benda pertama yang kita buat tu, kita jangan tinggal. Apa yang buat kita menjadi mula-mula tu? Yang benda pertama tu jangan tinggal. So yang niaga kat Pasar Tani tu akak masih on lagi lah. Cuma kedai tu mungkin dah tak jadi kedai restoran lagi. Dia akan transform jadi kedai buah lah, insyaAllah. Okey, terbaik lah. Maksudnya cepatlah catch up. Maksudnya selalunya kalau macam orang tak boleh nak survive, dia tutup terus. Macam akak seminggu je, lepas tu terus jadi. Betul. Kan? Sebab dia jadi macam mana? Macam mana kita switch benda tu dengan cepat. Kita dah pergi kelas macam-macam, dah tak boleh switch je lah. Petik jari tukar. Sudah tu kata macam
Alah. Macam Cik Adib ni kan. Alah, ya je. Dia buat buah pun sakan. Ni akak tak dapat lagi supply buah dekat dia. Durian ni 100 kilo dia minta ni. Diam-diam je. Dia pandai cakap kat orang ni. Amboi. Padahal dia pun buat durian pun sakan juga. Dia minta kat akak pun tak dapat-dapat lagi ni. Kak, nanti sembang tepi buat durian macam mana? Tak payah nak sembang tepi Bukan tadi kau telefon aku, Kak. Kau cakap 1000 biji tak dapat lagi. Kelapa, Kak. Kelapa. Lila nak 1000 biji kelapa. Aduh. Kau minta dengan aku ni kelapa pun. Aduh, kelapa lah. Lepas tu serondeng kau ni bila kau nak ambil ni? Allah, aku gelap menangis-nangis tadi lah. Aku tak tahu nak cakap dengan kau ni. Aduh. Kalau nak tahu, Dila ni dia bukan ambil kelapa je dengan aku. Dia ambil serondeng. Aku rasa macam benda stakot. Apa bisnes lagi dia buat dah. Aduh. Buah lah, serondeng lah, kelapa lagi apa kau nak. Kau bukan kaling-kaling bisnes ni yang online lagi. Yang offline kau pusatkan aduh. Jangan cerita semua, Kak. Tak apa. Bukan aku cerita ni. Ni story je. Supaya orang beli. Betul. Dah tahulah siapa yang buat lemang kau kan. So contact lah Cik Dila untuk beli lemang. Alah, Kak. Adik kata kena petik juga. Betul lah adik kan. Itu kan nak hantar kat rumah dia. Pelam. Berapa bakul lah adik? Apa dah? Wah tu pandai tu. Dah buat teh ais bukan main sakan lagi. Ada hati buat buah. Itulah tu. Teh ais. Ya buah. Aduh. Semua sakan niaga. Ya Allah hai. Tak tahu nak cakap. Macam-macam. So okey tak awak punya bisnes lemang? Kak. Kak, kau kelapa pun tak dapat jangan banyak. Carikan. Hari ni juga. Order 500 dapat 60. Macam mana ni? Aduh, macam-macam. Kenapa kau tak beli yang santan terus? Memang ada mesin kelapa ke kat rumah? Memang ada mesin kelapa ke? Ni tu balik aku interview kau pula. Memang ada mesin kelapa ke apa nak buat lemang? Buluh aja ke dapat buluh? Buluh kau tak nak aku supply juga ke? Kau lah jangan saya. Daripada pagi, daripada tadi mula gelak je. Aduh, nanti. Dengan orang lain serius je kan? Live kau. Tu lah Kak Fida tanya, apa plan Dila Rahim? Alah, tu kena masuk rancangan Kak Fida. Aduh, macam-macam apa ni? Viewer kita dah tinggal 6 orang je ni. Macam mana ni? Gelap banyak sangat ni. Aduhai. Kak, okay, back to topik kita Kak. Okay. Balik. Tapi enjoy lah Kak. Saya enjoy lah petang ni. Enjoy, Alhamdulillah. Ya. Dah lunyai dah ni tau dah. Kat belakang-belakang ni dah lunyai dah. Lepas tu buat live enjoy macam ni best lah. Alhamdulillah. Biarlah orang nak kata apa pun. Aduh. Tak apalah. So, future plan awak dengan F&B macam mana? F&B saya macam dalam online saya dah lagi lama. Lepas tu bila masuk ke F&B punya line baru 3 tahun. Lepas tu? So nampak macam kau pula interview saya kan? Banyak lagi lah nak kena belajar Kak. Sambung je lah. Nampaknya kena apa? Bukan, maksudnya F&B baru 3 tahun. So macam
okey. Cuma nak kena belajar banyak lagi lah. Sebab Yelah, sebab demand over supply. So bahaya. baguslah tu. Bagus apa? Bagus macam mana? Dia orang beratur tak apa. Demand over supply saya tak boleh. Macam orang kata apa. Uish. Tengok mana dapat supplier. Nyok kan? Nak apa lagi? Nak akak supply apa lagi? Apa nak akak supply apa lagi? Sudah dah tu banyak dah. Akak suka lah buat sekarang, bisnes sekarang sebab supply kan. Akak suka lah, tak tahulah. Dia satu lagi macam ni sebenarnya. Kita orang memang F&B tu start sebab kita orang start dengan zero kan, F&B kan. So naik sikit-sikit. Lepas tu ada tahun yang kita drop, ada tahun yang kita naik balik. So sale tak boleh pergi sangat semua. Sampai satu masa kita stuck kan. Tapi sambil tu kita belajar lagi lah apa lagi yang kita boleh buat kan. So bila kita belajar tahu kekuatan diri kita. Dila ada belajar metafizik tak? Ada. Dila belajar metafizik tak? Ada. So Dila tak tahu tak kekuatan Dila tu untuk apa sebenarnya? Tak tahu. Sebab macam akak F&B tu sepatutnya adalah pilihan ketiga. Oh ya. Macam buah ni adalah pilihan kedua. So akak belum pergi lagi untuk pilihan pertama akak yang dengan diri akak tu. Pilihan pertama apa? Pertama, hartanah, emas adalah benda pertama yang sesuai dengan diri akak. Okey. Mungkin dengan duit buah ni lah kot yang kategori kedua ni kan. Modal buah ni kita buat hartanah ke, kita buat emas ke, kita buat jual macam tu lah. Senjata ke kan, mana tahu. Sayangnya lesen senjata bapak aku tu dia pergi pulangkan kan. Kotlah boleh buka safeguard ke. Ya. Yalah. Macam menarik. Kan? Tapi kita kena kenal diri kita dululah. Kita tu sesuai di kategori mana. Macam partner akak, Kak Fida memang dia buah adalah benda pertama dia. Ya ke? Yang Patut berkait. jadi. Yes! Dia benda yang pertama dan akak benda yang kedua. So bila kita orang combine, dia benda yang menjadi lah. Macam F&B ialah jiwa akak yang ketiga dan dia tak ada dalam tu. So bila kita orang partner boleh lah, boleh survive, boleh hidup, boleh pergi. Tapi dia tak boleh naik sangat. Okey. Macam buah ni ialah dia punya diri dia yang pertama. Ya. Kejayaan pertama dia yang sepatutnya dia buat. Benda yang berkait dengan tanah. Oh, patutlah. Enjoy je. Gila kau Kak. Ambil barang sampai ke mana-mana je berdua. Sebab itu ialah diri pertama dia dan akak itu diri kedua akak. Itulah. Dia sebenarnya ramai yang kata tak betul lah benda tu kan. Tapi bukanlah kata tak betul. Ialah sebenarnya apa yang kita buat yang berjaya tu, ramai yang berjaya sebenarnya dia takkan dia nak cerita. Itu adalah benda yang paling suit dengan diri dia. Setengah orang dia buat bisnes, penat macam mana, tak naik-naik. Sebab apa? Sekarang akak dah nampak dah benda tu. Akak dah nampak benda tu sejak akak pergi belajar benda tu. Tapi sebab kita tak tahu bila turning point kita yang betul-betul kita boleh buat. So bila dah dapat peluang, kita on je lah. So apa yang suit? Akak rasa akak dah ajar juga Dila sikit-sikit kan? Betul tak? Akak ajar Dila sikit-sikit hari tu kan? Yang kita buat dekat kedai Ainul tu. Tapi tak fully masa tu tengah makan. Yelah, awak tu tak sesuai pun buat F&B. Makannya tak fokus. Awak tu tak sesuai pun buat F&B. Allahu Akbar. Awak tu sesuai benda lain kan? Bukan akak dah cerita ke awak sesuai benda lain? Buat benda apa? Awak nombor 9 kan? Kan? 9. Nanti kita sembang tepi lah benda tu. Habis semua orang tahu pula kekuatan kekurangan awak. Rugilah macam rugi. Kena kira kot semua 9 kena buat apa ni. 9. Akak rasa awak pemimpin yang baik. Tapi kalau saya nak buat juga F&B tak boleh
dia boleh. Dulu akak tak percaya tau. Sebab ada Sifu ni cakap dengan akak, tak payah buat benda ni, awak tak boleh pergi pun. Tapi kita buat juga, lawan, buat juga. Tapi bukan makanan lah yang tu, minuman. Okay. Sebab benda tu minuman ialah liquid. Kecuali kita supply serbuk. Tu lain. Serbuk tu kan datang daripada tanah, pokok. Dan kita boleh buat. Sebab dia serbuk, pokok, tanah. Dia berkait. Tapi bila dia dah jadi liquid, dia bukan dah. Nanti kita bincang tepi untuk kita tengok balik. Ya, kita muhasabah diri tengok betul ke tak apa yang kita buat sekarang. Sebab itulah bila buat buah tu akak dengan Kak Fida lebih shoot tinggi sebab Kak Fida ialah diri dia. Betul, nampak macam enjoy gila. Kak Fida menjadi diri dia dan akak backup dia lah sebab yang tu yang nombor 2 akak. Sebab macam bisnes F&B tu ialah pilihan ketiga akak dan tak ada dalam senarai pilihan dia yang sepatutnya dia buat. Faham. Itulah. Kalau kita cerita dengan orang yang memang dah berjaya gila tu kan, dia bukanlah kata dia tak percaya, tapi kalau dia buat sesuatu yang benda lain tu mesti dia lagi jaya. Bagus. Ada orang yang dia tak perasan pun sebenarnya dia tu memang sepatutnya berada di dapur. Dan ada orang yang memang kuat marketing, sebab tu dia kena berpartner. Dia boleh masak je tetapi dia tak kuat dekat marketing. Macam itulah sebab kalau orang kata yang F&B yang penat dahulunya itu sebab dialah buat, dialah market, dialah jual, tu yang dia rasa dia penat sangat tu. Tapi kalau dia kuat dekat marketing, dia buat marketing, tak apa, dia buat marketing, orang lain yang masak. Dia tak adalah rasa penat dan lunyai kat situ. So dia still akan enjoy lah sebab jiwa dia adalah jiwa marketing. Betul. Jiwa lain orang ni sebenarnya dia lain. Macam orang yang kategori yang memang untuk buat accounts kan. Kalau kita suruh dia buat benda lain, dia tak akan boleh buat. Dia akan boleh buat benda tu je. Sebab memang Allah jadikan untuk kita ni untuk bekerjasama. Setuju. Apa yang dia kuat, kita ambil. Apa yang kita kuat, kita ambil yang dia punya apa yang dia kuat. So, betul lah kalau macam kita bisnes pun ada partner. Apa tujuan partner? Jangan cari yang sama-sama suka, sama-sama kuat. Benda tu jadi berlawan lah. Aku bagus, kau bagus. Betul tak? Betul. Tu Kak Fida kata, kita enjoy. Tu dia memang enjoy pun. Balik dari Penang pun 11 malam. Sebelum ni kan dah macam-macam produk kita buat. Tak nampak pun macam enjoy. Ni tiba-tiba nampak enjoy tu kan. Saya daripada awal tadi gelak je kan. Sebab nampak benda tu lagi orang kata apa menonjol. Bukan lah, lagi apa sampai lah. Betul. Roh tu lagi sampai. Sampai. Itulah. Sebab dia macam itulah Dila. Sebab kita kadang-kadang kita buat sebab kita terpaksa buat. Tu sebab yang dulu kan buat F&B tu kan macam terpaksa lah mula-mula berniaga. Modal kecil. Yelah sebab macam modal buah ni bukan modal kecil pun sebenarnya. Dia modal besar, untung kecil. Sebab buah dia tak boleh nak. Bukanlah kata untung kecil sangat. Sebab bukan semua buah kita boleh jual mahal. Betul. Macam cempedak kan. Kat jual sekilo RM10. Habis kita dapat pun modal mahal. Kita nak jual murah tak boleh. So macam orang beli cempedak sebiji RM50. Redha je lah. Sebab dah sebiji 5 kilo kan. Habis kita nak sebab nak makan orang. Sebab dia benda yang orang boleh balik dan masak. So sekarang demand untuk makanan pun banyak yang balik dan masak. Macam kalau orang yang tak masak pun rezeki jugalah untuk orang yang masak. Macam Dila cakap kan, home cook. Betul. Tapi dia tak boleh pergi expand yang besar lah bila home cook tu kan. Faham. So sekarang yang buah tebikai habis dah ke stok? Buah tebikai akak dah lelong dah. 2 biji RM10. Berapa tan dah itu ambil? 5.8 tan.
Tinggal 2 biji RM10 lah, dah lelong habis lah. Ada sikit lagi lah nak clearkan ruang tu sebab kita nak masukkan cold room pun tak boleh sebab tembikai mengambil ruang tempat tu. Faham. Kita clearkan. So sekarang mangga pun ada masuk banyak jenis. Dah start dah lah yang niaga dekat pasar-pasar yang dekat Alostar ni. Yang niaga Kampung Jaya dah datang ambil kat kita. Wow. Macam kita banyak business to business lah sekarang. Ada juga retail tapi tak banyak. Kita fokus semua kepada pemborongan lah. Faham. Jual borong lah. Macam mana pun serunding akak tetap buat juga sebab mesinnya telah berada di tingkat 1. Nak tak nak kena on juga. Itulah. So kita full use lah kedai yang ada tu. Faham. Tak apa, boleh tukar. Okey je. Mana yang slow, bagilah orang lain buat dulu. Kita buat mana yang kita buatlah mana kita suka, mana kita boleh buat. Faham. Okey, so Kak. Ya. Nasihat yang terakhir kepada orang yang tengok live kita. Sebab sekarang ni memang ada orang sekarang terduduk. Ada orang terduduk kan. Ya, ada yang sampai sakit. Ni realiti ni. Ada yang sampai sakit, ada yang saya dapat tahu sampai lumpuh, ada stroke. Betul ni, cerita betul. Yelah sebab tekanan hidup kan. Sekarang ni ramai yang ni. So sebenarnya semua apa yang terjadi ni semuanya ada hikmah. Kan? Apa yang terjadi, sakit, bisnes jatuh, tak boleh buat bisnes. Dia sebenarnya satu benda tu kan, kalau kita tengok dari arah sini dia nampak lain, dari arah sini kita nampak lain. Kan? Dari perspektif akak rasa sebenarnya kita ambil yang positif je. Kalau macam andai kata kita sakit ke kan, mungkin Allah nak bagi sesuatu yang lebih baik selepas ini. Kita tak tahu. Sebab kadang-kadang ujian yang datang tu, dia tengok macam mana kita terima benda tu. Sebab Kak pernah sebelum ni ada satu ujian datang, kita orang tak kerja 3 bulan kot kita orang tak kerja. Tapi sebenarnya nasib baik alhamdulillah sebab kita ada staff yang kita pernah train dan kita percaya. So sebenarnya bila kita ada sesuatu kejadian ni, kita kena ingat orang lain dulu. Macam akak kan. Bila dapat rasa nak buat buah hari tu, sebab kita puncanya antara punca juga kita kesian dekat orang sebab orang tak boleh nak jual buah. Satu. Lepas tu kita ambil masalah orang sebagai kita punya pemangkin lah. Lepas tu staff kita, macam ni kita nak bayar gaji diorang. Apa kita nak buat dengan diorang ni? Takkan kita nak biar je kan? So datang daripada situ. Jadi siapa yang betul-betul terduduk ni fikir balik apa sebenarnya yang dia pernah buat dulu. Sebelum dia mula bisnes tu, apa yang dia pernah buat dulu. Sama juga macam mana yang akak cakap, yang orang tua tu cakap dekat akak tu, bisnes pertama kita jangan tinggal. Jadi kita ingat balik dulu tu apa yang pernah kita buat. Yang sampai kita boleh naik. Apa dia? Kalau dulu, okey, kalau benda dulu yang kita pernah buat ialah basuh beras. Katalah kita buat nasi kan. Kita bagi staff buat, dah berapa lama, tiba-tiba business drop. Kita kena buat balik apa yang kita pernah buat dulu. Kita basuh balik beras tu. Kita buat balik apa yang bisnes pertama yang kita pernah buat tu apa. Ingat balik. Dia mesti start daripada situ balik sebenarnya. Kalau kita dah tak boleh switch kepada benda lain, kita buat balik apa benda pertama kita pernah buat. Itu je lah nasihat akak. Bukanlah nasihat sangat pandangan akak lah yang tu. Nak kata akak nasihat kan kata pandai sangat. Tak adalah pandai. Tak bagus tak sebab sebelum ni saya tak ada pula macam orang nak bagi tahu tu petua-petua lama tu kan. Buat bisnes yang dah buat. Buat benda yang kita pernah buat dan kita dah lama tak buat. Betul. Yalah macam akak pun masa biasa juga bila kita pernah down dulu kan. Akak pernah down dulu. So ialah apa yang akak buat? Akak buat ialah kerja akak yang pertama dulu ialah basuh beras. Akak buat balik. So bisnes tu naik balik.
Okay. Kan akak buat bubur, so akak basuh balik beras. Padahal sebelum ni staff yang dah buat. So macam kita buat balik apa benda pertama yang kita pernah buat dulu. Memanglah dia agak struggling, kita macam kita kena ulang balik. Tapi benda tu lah yang sebenarnya punca kita mula naik tu apa dia. Kau ingat tak masa buka stall yang banyak-banyak tu kan? Saya buat betul-betul meletup yang tu kan. Bila Kak cakap macam ni patut meletup. Sebab masa saya kecil-kecil dulu, memang bukan kecil lah, daripada saya sekolah rendah sampai sekolah menengah, memang saya di pasar. Sebab awak turun sendiri kan? Memang jual air. That's why masa buat tu, saya tak rasa biasa je lah kalau ada berapa puluh stall, 23. Kan? Macam senang. Sebab itu ialah apa yang kita pernah buat dulu. Sebab benda hidup ni kan roda. Kadang-kadang kita dah ada kat bawah, kita dah lupa masa kita kat bawah dulu kita buat apa. Nice tip saya dapat hari ni. Betul kan? Kita kadang-kadang lupa apa yang dulu kita pernah buat masa kita kat bawah. Padahal sama je. Kalau kita tengah tak ada duit sekarang, dulu pun kita pernah tak ada duit. Masa dulu tu kita buat apa? Apa kita buat masa dulu? Memanglah ada orang kata berserah rezeki pada Allah. Tapi kalau kita tak usaha pun, ingat balik apa kita buat dulu pun tak jadi juga. Kan? Betul lah, semua tu ilham. Kan Allah bagi melalui ilham. Apa ilham pertama kita dulu tu? Mesti masa Allah nak bagi kita rezeki yang dulu tu, dia pun bagi melalui ilham juga. Apa dia dulu tu? Ramai yang lupa dulu tu apa. Kalau sekarang kita tengah jatuh lah. Tapi kalau kita boleh switch, Alhamdulillah. Siapa yang ramai je sebenarnya yang akak tengok sekarang yang daripada bisnes kecantikan kan. Kecantikan yang buat facial rumah ke rumah. Kan dah tak boleh buat bisnes facial rumah ke rumah masa PKP ni kan. Diorang pun sendiri cakap rezeki juga jual buah tu. Sebab dia pusing pada customer yang sama juga. Betul. Dia rotation je, pusing je. Macam itulah. Nak sihat apa lagi? Dah sihat orang tua. Tua sampai nak tengok Zoom nak buka pun tak pandai. Betul tak? Kak rasa semua yang awak interview muda-muda kan? Tak adalah. Tak semua muda lah. Ada ke yang umur 40-an? Bukan, saya interview yang muda dulu, lepas tu naik ikut peringkat. Sampai aku yang paling tua. Bukan, ada lagi. Sebab kita dah ambil tersun yang berpengalaman, okey tengok kita naik sikit-sikit lah macam tu. Akak ni kira kategori tua lah kan, umur pun dah 40-an. Tapi boleh enjoy lagi. Mana nak dapat? Tahu tak sebab apa? Sebab akak pergi ada satu kelas ni, orang yang lahir tahun 80 sampai tahun 85 adalah tahun orang yang generation dia penyambung generation gap. Kalau dia tengok kan, maksud dia orang yang lahir dari tahun 80 sampai tahun 85 dia boleh berkawan dengan orang yang muda, dia boleh berkawan dengan orang yang tua. Oh ya. Itu yang terjadi pada kita orang. Kalau duduk dengan youngsters umur 20-an, kita orang boleh jadi macam umur 20-an. Kalau kita duduk dengan makcik-makcik umur 60-an, kita boleh duduk dengan orang-orang makcik umur 60-an. Oh. Sebab orang tahun 80 sampai tahun 85 ni ialah penyambung gap generation tu. Oh, patutlah. Kajian orang lah. Akak cuma menceritakan pengalaman yang memang berada di tahun 80 sampai 85 ni. Faham. Selalunya macam kalau jumpa business woman yang selalulah kan. Kalau 40 ni dah macam strict je kan. Sebab dia tu lah tahun 70 lebih, bukan tahun 80 sampai 85. Oh, macam tu pula. Dia ada 5 tahun ni je yang gap generation gap, yang penyambung generation gap ni. Kajian dia orang buat 5 tahun, orang yang lahir pada 5 tahun ni, tahun 80, 81, 82, 83, 84, 85, 6 tahun. 80 sampai tahun 85. Okay, patutlah. So Kak Vida pun sama lah? Ya, yelah. Dia berada dalam 80 sampai 85 tu.
Ya ke? Nanti saya nak check balik lah. Mana yang serius tu saya nak check. Sebab tu saya suka kalau nak interview kan, saya suka interview orang yang betul-betul dalam line, dalam industri masing-masing. Sebab tak sama. Yang ni akak cara Akak pun tak sama F&B dengan buah, tapi masih lagi makanan lah, food lah juga. Buah pun tak adalah berubah terus, masih lagi dalam buah. Tuan Adib kata kerja pertama saya sektor oil and gas, attendant Petropam. Tak payahlah pergi jadi attendant Petropam. Mungkin yang lagi sesuai dengan kau tu agaknya lepas ni ada Petropam. Mana kau tahu? Ada Petropam Tuan Adib. Ada Gitu. Petropam ni mana tahu? Mana tahu? Nanti kita kena check dulu kau punya metafizik apa. Tak check lagi. Nanti kita check tengok. Betul tak? Bolehlah, nanti kita sembang pasal metafizik lah pula. Tak adalah pandai. Tapi kan, okey. Ada seorang akak ni kan. Dia meniaga buah. Dalam PKP ni, dia main juta lah tau. Okey, buah Buah. Okey. Lepas tu, dia dah memang main juta lah kiranya. Okey. Bila Kak Fida lah baik dengan dia, akak kenal-kenal macam tu je lah. Dia Kak Fida, saya cakap Kak Fida, bagi nombor IC dia tengok kan. Sebab tak puas hati kan. So kita minta birthday dia. Rupa-rupanya. Nombor 1. Bukan. Dia memang orang yang tak boleh duduk diam. Satu. Tapi pada diri dia tu dah ada pelaris diri dia sendiri. Uyuk, ini pelaris lah pula. Memang dah dilahirkan dengan pelaris di diri sendiri. Dah sudah. Orang tak percaya. Oh, maksudnya bukan buah saja yang dia boleh buat. So macam-macam lagi bisnes. Yes. Oh, okey. Macam-macam lagi dia boleh buat. Dia sebab dia pernah buat masuk apa tu? Cadar kontena tu. Cadar masuk dengan kontena. Sebulan 4 kontena. Okey. Duduk di kampung. Sahaja. Bukan di Kuala Lumpur Duduk di kampung tau. Saya ada pelaris lagi. Tak? Saya ada pelaris tak? Tak kira sampai habis lagi. Okey, nanti kita kira. Kita kira Kita tengok personality awak tu betul tak? Kena tak? Kan? Tak, punca akak belajar tu sebab nak ambil staff sebenarnya. Kenapalah staff ni tak betul? Kenapa sebenarnya kita letakkan staff tu di tempat tak betul sebab kita tak kenal dia. Okey. Tak kenal diri dia. Itu je. Bila letak tempat yang salah tak jadilah. Tak jadilah. Ingat tak akak pernah tanya Dila orang sales tu? Ya. Dia ada sebenarnya orang nombor berapa sebenarnya. Tapi orang sales ni yang akak tak pandai jaga dia ialah akak tak tahu nak bagi percentage dia tu macam mana. Sebab orang sales ni dia tak setia. Di mana tempat dia boleh buat sale lebih, dia pergilah. Yalah. Itulah peribadi orang sales. Mana dia boleh lebih, dia pergi lah. Okay. Mana dia boleh lebih, sudah dia pergi. So macam mana kita nak jadikan dia setia dengan kita untuk buat sale dengan kita. Lepas tu lah akak belajar. Akak nak tahu sebenarnya kita letak orang sale, orang yang buat sale tu orang yang salah. Faham. Itulah punca akak belajar, akak pergi kelas kenapa. Je lah nak tahu. Okay Kak, sekarang kita dah 24. Lama kan? Lama, tapi best Sebenarnya kita kena live berapa minit je? Bukan setengah jam je ke? Yelah. Akak janji dengan Kak Vida. Tak apa. Akak live setengah jam je. Lepas tu akak nak pergi hantar buah pelam. Lepas setengah baru nak pergi hantar buah pelam. Tu nak hantar kat mana tu? Tak Kulim. Kulim? Ni nak pergi sekarang? Yalah. Bila kita nak habiskan live kita? Okey Kak. So kita habiskan sebab saya ada kelas. Awak
dia jam pukul berapa? 4:30. Ni dah dekat-dekat 4:30 dah. Mari kita end live session kita. Okay, bye Kak. Kak, terima Okay, kasih banyak-banyak. Terima kasih jemput akak. Akak pun first time lah live dengan Dila ni kan. Sebenarnya akak nak live kat depan FB sorang-sorang memang tak lah. Aku nak cakap sorang-sorang sebab aku tak pandai nak cakap sorang-sorang. Ni dah ada kawan boleh lah. Kan? Terima kasih banyak jemput. Kita bukanlah otai FMB pun. Tapi kita boleh lah bagi bantu apa yang boleh kan. Sebab masa PKP ni. Tapi kita kat long kawasan lah. Kalau kawasan tu memang tak boleh belalah kan. Ada macam bonzer dah lah besar. Macam kan. Asal dulu start FMP berat 68, sekarang berat 118. Kau agak-agak. Tapi kau enjoy lah Kak. Jayanya sekali. Aduh. Aish. Okay Kak, so kita end live dulu, nanti kita sembang lain. Alright, nanti bila-bila nanti kita calling-calling. Alright, thank you semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf kalau tu salah cakap Kak. Sama-sama. Kita pun salah cakap apa-apa. Siapa yang terasa hati, jiwa dan raga, kita minta ampun, minta maaf. Dah nak raya juga lagi berapa hari ni. Selamat Hari Raya. Maaf zahir batin. Bye Kak. Alright. Okay, bye. Bye.